namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka sebahagian penduduk Madinah berada bersama Nabi SAW. Mereka berbaiat sebagai rakyat bagi negara Islam, tetapi mereka di belakang tabir mereka khianat kepada Islam, iaitu orang-orang Yahudi. Mereka khianat dengan bantu orang-orang Quraisy, sama ada bantuan moral atau bantuan kebendaan untuk memerangi orang Islam. Sedangkan mereka adalah penduduk Madinah yang mengikut perjanjian piagam Madinah ketika Nabi SAW tiba di Madinah. Mereka mesti mempertahankan Madinah Al-Munawwarah daripada musuh luar. Quraisy adalah musuh luar. Maka bila Nabi SAW tetapkan kaedah itu, tiba-tiba bila berlaku perang Badar, orang Quraisy kalah, orang-orang Yahudi menunjukkan sokongannya kepada orang Quraisy dan menunjukkan tidak gembira dengan kemenangan Islam. Dikala itu, apa pula sikap orang Islam terhadap orang-orang Yahudi? Sikap orang Islam sepatutnya ialah berlepas diri daripada mereka, seperti dibuat oleh seorang sahabat Nabi SAW, Ubadah ibn Samit, salah seorang pimpinan Khazraj. Pimpinan Khazraj ini, orang-orang Khazraj gabung Aus jadi Ansar. Orang-orang Khazraj mereka ada hilif, mereka ada tahaluf, mereka ada ikat janji dengan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Tahaluf ini perkara biasa bagi orang Arab. Satu kaum dia ada ikat janji dengan kaum satu lagi. Ikat janji itu menyebabkan mereka akan saling tolong menolong, bantu membantu. Cuma teruknya mereka sampai peringkat bantu pada perkara kejahatan. Jadi tahaluf maknanya janji setia. Janji setia untuk bersama-sama saling mempertahankan, itu makna tahaluf. Ini amalan biasa orang Arab. Kalau kita kata dekat orang Terengganu, ada tahaluf, ikat janji dengan orang Kelantan, saling mempertahankan. Itu dibuat oleh orang Arab jahiliyah. Bila datang Islam sekalipun, tahaluf itu masih berjalan. Di Madinah Al-Munawwarah atau nama lamanya Yasrib, ada Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah. 3 keturunan besar Yahudi yang datang daripada Palestin. Mereka ini bila tinggal lama di Madinah, mereka ada ikat, mereka orang luar. Bila mereka orang luar, mereka buat ikat janji dengan orang dalam, orang tempatan. Antaranya Khazraj. Orang Khazraj buat tahaluf, buat ikat janji dengan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Bila datang Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah jadi pemimpin negara, buat perjanjian daripada piagam Madinah, orang Yahudi bersedia jadi rakyat negeri Madinah. Tahaluf, ikat janji antara orang Islam Khazraj dengan Yahudi Bani Qainuqa terus berlangsung. Bila mana Yahudi Bani Qainuqa yang patut bersama dengan Nabi tiba-tiba tunjuk tak suka Nabi menang dalam perang Badar, maka Nabi nak ambil tindakan pada orang Yahudi. Dan nak ambil tindakan, Abdullah bin Ubay bin Salul, Islam zahirnya, hakikatnya dia kumpul ni munafik. Dia orang Khazraj, dia pimpinan Khazraj. Dia jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, ahsin fi mawaliyah. Buat elok-elok pada mawali saya. Mawali mana orang yang kami ada ikat janji dengan dia. Tolong buat elok-elok. Nabi buat tak tahu. Dia angkat suara lagi, ya Rasulullah, ya Muhammad, ahsin fi mawaliyah. Buat elok-elok pada orang saya lah istilah kita. Nabi tunjuk muka tak suka. Dia pergi dekat Nabi, dia cekak baju Nabi, dia masuk tangan dalam baju Nabi. Oh, kasar, biadab. Ketika itulah sahabat Ubadah ibn Samit bangkit. Dia juga mungkin Khazraj, dia Islam.
Ya Rasulullah, saya berlepas diri daripada hubungan ta'alluq dengan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Maka dengan sebab itu Allah turunkan ayat, la tattakhidhu aduwwi la ta'ala apa ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim, wahai orang yang beriman, jangan kamu memberi wala, memberi kesetiaan, memberi kasih dan sayang, mempertahankan orang yang Allah Ta'ala murka. Siapa dia? Yahudi Bani Qainuqa. Turun ayat tadi, maknanya turun ayat, maknanya mengangkat sikap sahabat Nabi yang berlepas diri daripada orang yang khianat pada Nabi SAW dan pertahankan Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul munafik, pertahankanmu, rakan tahalum, bukan pertahankan Nabi. Sekarang Nabi ketua dia, patut pertahan Nabi. Dia tak pertahan Nabi. Hak dia tahu rakan dia, hak rakan tu menunjukkan sikap langgar tadi, khianat daripada perjanjian, buat macam-macam benda dah ke Nabi. Allah turun ayat. Ayat yang sama juga yang kita bincang 2 minggu yang lalu. Allah tegur, antaranya Allah Ta'ala tegur, la tattakhidhu bitanata min dunikum, jangan duk ambil orang lain pada kamu jadi bitanah, jadi orang dalam, orang rapat yang kita ceritakan rahsia kita. Mana rapat seperti cerita belaka kabel habis hak dalam kaya kita. Sedangkan mereka la yahluna ke mukhabalah, mereka tak edah kepada kamu. Siapa dia? Yahudi. Jangan ambil mereka sebagai bitanah, kerana mereka dia khianat pada Islam. Bila Allah cerita perkara yang seumpama sikap orang-orang Yahudi terhadap orang Islam dan sikap musuh Islam terhadap orang Islam, bila mereka menunjukkan permusuhan dan khianat, maka kena isytihad lepas diri, tak ada kaitan. Mau jelaskan? Sambungan ayat kita bincang hari ini, Allah cerita apa yang berlaku dalam perang Uhud. Cerita perang Uhud itu ada kaitan cerita walak tadi, ada kaitan dengan ujian Allah Ta'ala. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah pada ketika mentafsirkan ayat ini, muqaddimah dia kata, ayat ni cerita tentang perang Uhud, dan pengajaran dalam perang Uhud ialah menguji siapakah orang yang boleh bersabar dan boleh bertahan dengan Nabi SAW. Allah uji. Perang Uhud jadi ujian, dan juga ujian hingga ternyata siapa dia orang munafik sebenarnya. Kalau hak awal yang kita bincang, boleh kenal siapa dia orang Yahudi akhirat. Ni orang munafik. Munafik lagi mana? Dia tunjuk Islam, patut dengan Nabi, tapi bila sampai satu keadaan melibatkan rakan dia hak dia suka, saing dia, kawan dia, dia tunjuk kesetiaannya pada kawan dia hak sebenar, bukan kat Nabi. Ni munafik. Macam kisah Hatib yang kita bincang hari itu. Bila Nabi ajak dia mesyuarat sekali, bincang strategi untuk menyerang orang Mekah, dia pergi bocor rahsia Nabi. Bila bocor rahsia daripada orang kata musuh, dia pergi bocor pada musuh. Bila bocor pada musuh, memanglah orang Quraisy masa itu ada ikat dengan orang Islam, ada perjanjian damai. Tapi bila mereka langgar perjanjian, mereka diserang. Orang yang tak patut mereka serang, diserang, ditolong. Rakan dia serang rakan Nabi. Batal perjanjian, dia batalkan perjanjian. Bila batal perjanjian, semua kena balik pada Nabi SAW. Nabi nak serang Quraisy, Hatib bocor rahsia. Bila panggil Hatib menghadap, Allah maklum kat Nabi. Nabi hantar Ali pergi tangkap perempuan yang bawa surat Hatib. Dapat tangkap, bawa depan Nabi, panggil Hatib. Al-Umat sebut kepada Hatib, ya Rasulullah, da'ni adrib unaqa hadzal munafiq, bagi saya pancung tengkuk si munafik. Kenapa Umar kata dia munafik? Kerana perlakuan dia tadi. Kalau dia walak pada Nabi, dia tak bocor rahsia kat orang lain. Jadi bocor rahsia orang ini panggil munafik, dia orang yang ada hubungan zahir
penuh bersama dengan orang Quraisy. Ni yang boleh hantar surat kat orang ini munafik. Kata Hatib, la ta'jal alayya ya Rasulullah, jangan berhukum pada saya. Saya buat ni bukan sebab saya murtad, bukan sebab saya ni apa keluar daripada Islam, dah. Bukan sebab saya munafik, tak, dia menafikan, dia munafik. Cuma sebabnya saya ni ada keterikatan dengan mereka. Ikatan hubungan tu menyebabkan dia rasa nak tolong, sedangkan itu salah. Tapi bukan sebab munafik. Salah lah. Salah, dia tolong salah, tapi bukan kerana munafik. Lalu kata Nabi SAW tu cakap, dia cakap tu, dia tak pelawak, dia bukan munafik lah maknanya. Dapat dia betul lah. Dia buat bukan sebab dia munafik, dah. Lalu Nabi tak benarkan pancung. Dalam ambil hukum, kalau tidak kerana dia ini, dia siapa? Dia ni ahli perang Badar, tentu Nabi suruh pancung ikut. Sebab apa? Tindakan bocor rasa salah. Jadi Nabi kata, dia terima cakap dia, dan dia ala ahli Badar, la'allallah ayaqadu ala ahli Badar. Barangkali Allah sudah mematikan pelaku orang Badar. Lalu Allah menyatakan, if'alu ma syi'tum, buatlah mau nambah apa, qad ghafartu lakum, aku ampunkan dosa kamu. Allah beri satu kelebihan, orang yang hadir perang Badar Allah ampun dosa. Jadi perlakuan dia salah, tapi Allah ampunkan. Tak kena macam. Tapi Nabi tak tegur Umar. Yang tadi Umar belasah hati dengan tuduhan munafik, Nabi tak kata apa. Nabi tak kata jangan sebut begitu Umar, yang sebut munafik kat dia. Nabi tak nafi perlakuan tu. Hak Nabi nafi, dia bukan munafik. Nabi tak tegur Umar yang tuduh hati itu munafik. Dari situlah Al-Imam Al-Baihaqi, ulama terkenal pakar hadis, ambil satu dalil. Dia kata kalau zahir perlakuan munafik, maka boleh tuduh dia munafik berdasarkan perlakuan zahir. Zahir dia hantar surat, zahir itu perlakuan munafik. Dia boleh dikatakan munafik, boleh digelar munafik sebab perlakuan zahir itu. Tetapi bila dia buat penjelasan, selesai. Dia tak panggil dia munafik lagi, sebab dia buat penjelasan tak. Tapi perlakuan dia membolehkan kita, ni munafik kat dalam ni, bocor rasanya dia munafik. Boleh kata begitu. Dia tak boleh balik, tak, saya bukan munafik, cuma saya ni silap. Tak apa, silap, tak apa, tarik balik, dilarang. Tapi perlakuan saya itu berlaku munafik. Itu berlaku pada Hatib bin Al-Baltah. Hak ni pula dalam perang Uhud berlaku pada orang betul-betul munafik. Dari Hatib bukan munafik sebenar. Apa yang berlaku kepada dalam perang Uhud? Dalam perang Uhud, bila Nabi SAW nak pergi perang Uhud, bawa tentera Islam 1,000 orang. Bila bawa tentera Islam 1,000 orang, tengah jalan 1/3 tembak balik. Siapa hak tembak balik? Munafik. Diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Mana apa? 1/3 munafik. Dari 1,000 orang, bukan sikit orang munafik. Munafik ni tak wujud di Mekah. Sebab di Mekah ni Islam tak kuat, tak ada sebab orang nak munafik. Bila di mana orang Islam dah kuat, maka orang yang ada kepentingan dia tengok, kalau dia tak masuk Islam, dia tak dapat apa yang mereka dapat. Dia kena tunjuk dia Islam, baru dia dapat apa yang dia mahu. Itu sebab berlaku munafik. Sampai 1/3 dari 1,000 orang, 300 orang lebih munafik. Bila berlaku perang Uhud, orang Arab pun memang semangat. Mereka kalah perang Badar. Perang Badar berlaku tahun kedua Hijrah pada bulan Ramadan. Perang Uhud setahun kemudian pada bulan Syawal, 11 Syawal kata setengah ulama. Kata setengah ulama lain 15 Syawal. Okeylah. Yang penting bulan Syawal, setahun kemudian tahun ketiga. Orang pun dah kalah perang Badar, mereka semangat nak lawan Nabi. Mereka himpunkan duit, setahun mereka himpun duit, mereka himpunkan orang.
3,000 orang bergerak daripada Mekah nak diserang Nabi di mana Al-Munawwarah. Nabi panggil orang untuk bincang. Panggil orang untuk bincang, nak buat seperti lagu mana? Buat musyawarah, minta pandangan. Orang munafik kata kita bertahan dalam Madinah. Kalau mereka masuk, mereka kena panggil kita dalam Madinah, kawasan kita. Dia masuk kawasan kita, senang kita lawan dia. Tujuan yang orang munafik sebut lagu tu sebab dia takut dia perang luar. Bukan kerana selamatkan Islam, tapi pandangan tu Nabi setuju. Nabi suka yang tu. Nabi dalam bab ni, bab strategi, Nabi panggil, minta pandangan, minta musyawarah. Orang bagi pandangan. Ramai pula bagi pandangan. Ramai ni orang hak tak pergi perang Badar. Hak pergi perang Badar ni Allah beri kerja besar, Allah ampun dosa. Pakat semangat nak hadir perang Badar, tak dapat. Bila perang Badar dah berlalu, mereka hak tak lagi rasa Allah kesian sedihnya kami tak dapat bersama dengan Nabi, tak boleh pahala perang dengan Nabi. Bila berlaku perang Uhud, dia bagi semangat nak pergi perang. Jadi hak semangat kata, ya Rasulullah, kita bertahan di luar. Bukan dalam, luar. Sebab apa? Dalam nampak nak pergi perang, luar sedap sikit. Semangat ni, semangat orang muda. Orang lama dalam, orang luar, orang muda luar. Nabi lebih setuju dengan hak pertama. Tetapi akhirnya Nabi putuskan, bila tak ramai yang nak keluar semangat tu, Nabi ambil hak ramai ni, hak semangat ni. Nabi buat keputusan keluar. Nabi ambil baju besi pakai. Orang-orang muda tengok Nabi lain macam di muka, pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau kamu rasa tak sesuai, kamu tarik balik pandangan kamu. Tarik balik. Tetap Nabi. Nabi kata, la yang bagi ni Nabi idza labisa la'mata ayahla'ah. Tidak wajar untuk seorang Nabi bila pakai baju besi nak tangkap balik. Kita dah buat keputusan, saya dah buat keputusan. Siapa yang buat keputusan? Nabi ke atau orang Islam? Nabi buat keputusan. Yang beri pandangan dua golongan, bertahan dalam, bertahan luar. Oleh sebab ramai hak luar, Nabi raikan hak ramai luar, Nabi buat keputusan, ambil hak luar tu. Bukan Nabi mesti ikut pandangan hak luar, Nabi buat keputusan. Dan Nabi buat keputusan, orang ni tak mukul Nabi lain, dah pakai baju, kami kata nak kami balik, biar ambil pandangan hak awak. Nabi kata dah pakai baju dah, mana keputusan dah buat dan persiapan dah pergi dah, tak lagi. Terus tawakal Allah. Di situlah barakah musyawarah. Walaupun akhirnya terbukti bahawa tindakan bertahan di luar itu jadi sebab untuk Islam kalah pada peringkat akhir. Tapi kerana musyawarah, ambil barakah musyawarah yang Allah sebut wasyawirhum fil amri. Hendaklah kamu wahai Muhammad bermusyawarah dengan mereka. Makna Allah Ta'ala suruh musyawarah, suruh bincang. Nak bincang dengan siapa? Itu pulakan Nabi. Nak bincang 2 orang, 3 orang, 10 orang, ikut suka Nabi. Nak bincang 2 orang, 3 orang, ikut suka Nabi. Ketua ikut suka dia bincang dengan siapa? Buat pihak. Berbincang perintah Allah. Sunat ke wajib itu khilaf ulama. Yang penting Allah suruh bincang. Baik, lepas bincang, adakah Nabi terikat dengan keputusan perbincangan? Ramai kata nak keluar, Nabi terikat. Adakah begitu? Tidak, Nabi tak terikat. Kalau betul Nabi terikat, kenapa mereka boleh jumpa Nabi, ya Muhammad, kami nak tarik balik? Maknanya Nabi ada hak memutuskan. Nabi kata, dah ada, sebab apa? Aku dah pakai baju. Tak duduk. Pada Nabi buat keputusan. Kalau kata ulama, syura, sama ada kita kata wajib ke sunnah, bagi ketua bersyura, berbincang, tapi keputusan ketua yang buat. Ketua boleh ambil